Dulu kat sini dia penuh orang jual-jual. Masa kan orang jual-jual. Sekarang dah kosong dah. Dia dah tukar ke tempat lain. Dia lapangkan dan sekarang dah tak ada dah tempat pasar ni. Murah lah kat sini. Shopping sini. Sini kalau tengok sini paling murah lah orang kata. Kalau orang yang nak beli apa-apa kan daripada Madinah, dekat sini adalah pasti dia. Okay. So Qadim ni, dia tengok dulu pasar ni besar masa zaman Nabi. Okay, masa zaman Nabi tu banyaklah orang-orang jual di kawasan ini. Cuma di kawasan ni dalam keadaan kita tengok Suq Qadim ni, dia pasar yang besar dan sebahagian mereka ada juga orang Yahudi berniaga. Sebab orang Yahudi ni macam kita kat Malaysia lah. Kat Malaysia kita ada orang apa? Cina, orang India kan. So di Madinah ada juga orang Yahudi, mereka duduk di bawah payungan orang Islam. Dengan aman, maksudnya tidak ada pembalahan dan sebagainya. Cuma dia dekat sini Suq Qadim ni Nabi lihat orang-orang Yahudi, ada mereka yang berniaga. Mereka jual dalam keadaan yang orang Islam ramai beli. Maksudnya apa? Maksudnya orang Islam sebahagiannya mereka jual dalam keadaan yang harga yang mahal lah. Tapi orang-orang Yahudi ni boleh jual dalam keadaan yang murah dan ramai orang beli. Jadi waktu tu Nabi lihat, walaupun dalam tempat yang sama, tetap dalam keadaan tu mereka jual dalam keadaan ramai yang membeli kepada orang Yahudi. Lalu macam mana Nabi dia buat? Nabi beli tempat-tempat orang Yahudi. Tempat-tempat orang Yahudi tu Nabi ambil dan Nabi berikan kepada orang Islam. Jadi sebenarnya orang-orang kaya ni dia ada kemampuan untuk mengubah ekonomi sebenarnya. Jadi kalau kita kaya ni bagus. Kita boleh kuasai ekonomi. Salah satunya kita tengok siapa orang yang kaya di Madinah? Osman bin Affan. Osman bin Affan kan? Dia wakaf kan. Kalau tengok di hotel kita tu, kalau tengok di street tu dia tulis wakaf Osman bin Affan hotel. Di tanah tu hospital pun ada. Banyak Osman bin Affan hotel dia keluarkan hospital. Kalau tengok hotel di kawasan tu pun dia ada wakaf. Jadi dengan hasil daripada kekayaan dia tu digunakan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan, kalau pintu dalam nanti kita akan tengok dia ada satu perigi. Perigi tu pun diwakafkan oleh para sahabat. Kerana apa? Sebab perigi tu kalau kita tengok dulu dikuasai oleh orang Yahudi. So kalau orang Islam nak ambil je, dia akan catu. Kalau orang Yahudi nak beli, dia akan bagi. Bukan beli, maksudnya dia nak gunakan air tersebut, dia akan bagi. Cumanya masa tu dalam keadaan dia buat begitu, Osman lah yang mengambil alih mengambil untuk tempat untuk membeli perigi tersebut. Jadi dia nak beli perigi tu, dalam keadaan dia nak beli tu, dia mengambil dengan harga yang mahal. Sebab apa? Kalau dia dapatkan perigi tersebut, dia akan memberikan minuman kepada orang Islam. Maksudnya orang Islam boleh ambil saja apa yang ada pada perigi tersebut. Jadi wakaf-wakaf ni ataupun benda yang lihat pada zaman Nabi ni, harta-harta mereka tu mereka akan gunakan untuk agama. Itu kita lihat banyak orang-orang Islam masa tu mereka gunakan untuk agama. Untuk apa? Untuk berikan kemudahan kepada orang Islam. Tapi orang Yahudi walaupun dalam keadaan begitu mereka tak tertekan. Sebab apa? Sebab mereka duduk di Madinah ni dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman sehingga kan pada perang Uhud. Nanti kita akan pergi di esok kita akan pergi ke Bukit Uhud. Kita tengok macam mana orang Yahudi pun nak ikut serta dengan Nabi. Orang Yahudi pun nak ikut serta dengan Nabi untuk berperang. Sebab apa? Sebab dia tahu yang sahabat Nabi dengan Nabi ni orang Islam. Tapi kenapa orang Yahudi ikut sekali? Siapa kita tahu? Siapa ingat? Kenapa? Kerana orang Yahudi ni mereka tahu kalau negara Madinah ni diambil oleh Quraisy, habis hancur. Tapi orang Yahudi ni tahu kalau kita mempertahankan negara ni daripada diambil oleh Quraisy, maka kita selamat, aman di bawah naungan Nabi SAW. Jadi orang Yahudi pun mengiktiraf Nabi sebagai pemimpin di tanah Madinah ini. Jadi kita lihat bagaimana orang Yahudi pun support. Kalau ikutkan tak boleh berperang. Sebab apa? Sebab Nabi bagi syarat pada orang Yahudi, kalau sekiranya berperang dengan aku di Uhud ni, hendaklah kamu semua masuk ke dalam agama Islam. Dengan syarat itu syarat pertama. Lalu mereka bermusyawarah, mereka berbincang macam mana nak sertai atau tidak. Akhirnya mereka jumpa dengan Nabi. Mereka tidak ingin sertai kerana apa? Mereka pergi berperang dengan Nabi ni bukan sebab agama. Sebab negara Madinah.
Sebab negara Madinah lah, mereka itu bersama dengan Nabi untuk berperang di Bukit Uhud tersebut. Tetapi kan sebab syarat yang Nabi letakkan iaitu agama, mereka tidak bersama dengan Nabi SAW. Itulah antara nanti saya akan cerita panjang lagi dah macam perang tu berlaku apa semua insya-Allah di sana nanti. Okey, dan juga cerita orang Yahudi ni suka duduk di sini di bawah naungan Nabi SAW. Macam kita lah, pemimpin kita semuanya orang Islam betul. Agama rasmi Malaysia Islam. Jadi orang Cina, orang India, mereka selamat di bawah pemimpin orang Islam. Dan sehingga hari ini alhamdulillah kita bersama-sama dengan mereka tanpa ada perbalahan, tanpa ada penumpakan darah. Itu keistimewaan bila orang Islam yang menjadi pemimpin di kawasan itu, dan akhirnya orang-orang yang bukan Islam pun dalam keadaan yang baik. Okey. Jadi Sukul Qadim ni, pasar yang lama ni dulu ada panjang besar kawasan ini, dan di sini jugalah tempat peristiwa apa? Tempat Nabi SAW berlari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mula-mula lari, Nabi tengok daripada ujung sana ke ujung sana, nak tengok siapakah yang lebih laju lari. Lalu Nabi beritahu Aisyah, okay, kita berlari tengok siapa yang menang. Lalu masa berlari tu dalam keadaan Nabi biarkan saja Aisyah menang. Nak menunjukkan Nabi ni dia ada romantic sweet dengan isteri dia. Romantic tu. Jadi nak jadikan cerita, kita ni sebagai orang Islam yang sudah berumah tangga, umur tak kisahlah muda ataupun tua, kita kena ada satu romantik dengan suami isteri. Sebab apa? Sebab asam garam rumah tangga Nabi kita perlu ambil tahu. Kenapa? Kerana di situ ada keistimewaan dia. Bila Nabi buat begitu, nak menjadikan contoh yang terbaik ialah Nabi dengan isteri ni dia tak pakai memasang muka. Dia sentiasa senyum, dia mengambil senda gurau. Jadi benda-benda ni kena praktik lah. Walaupun kita dah berumur sekalipun. Ada jemaah jumpa saya, Ustaz ni kami dah tua-tua dah ni, takkan nak begitu lagi. Tua-tua ni lah patut lagi memesra. Sebab apa? Itulah kemesraan yang ditunjukkan contoh oleh Nabi SAW. Jadi kalau balik lepas ni, cuba berlari dengan isteri. Berlari dengan isteri, kan? Jogging dengan isteri ke, itu buat benda-benda tu. Nanti saya akan sharekan satu buku yang ditunjukkan oleh Nabi, asam garam rumah tangga Nabi. Macam mana Nabi dalam rumah tangga. Biasa kita dengar sejarah je kan, berkenaan dengan sirah dan sebagainya. Tapi kita tak tahu macam mana Nabi dengan isteri dia, macam mana pergaulan Nabi dengan anak-anak dia, dengan cucu dia bagaimana. Itu kita kena ambil tahu supaya apa? Kita boleh praktikkan kita di dalam rumah tangga kita. Okey? Jadi yang bujang pun kena ambil tahu jugalah. Yang bujang pun kena ambil tahu supaya nanti dah kahwin kita dapat boleh buat kebaikan dengan suami isteri, insya-Allah. Okey? Jadi ni tempat dia lah. Sekarang tempat dia tak ada apa dah, cuma kosong, dilapangkan. Ini dah tempat Sukul Qadim, pasar yang lama, dan inilah sejarah yang ada ketika Nabi SAW sampai di Madinatul Munawwarah, insya-Allah. Okey? Jadi alhamdulillah kita dah tahu sejarah ni yang berkenaan sejarah di tempat ini. Kita akan pergi ke sana pula untuk kita lihat raudah, perjalanan raudah macam mana bentuk dia. Dia ada gambar kat situ, kita akan tunjuk insya-Allah. Boleh? Sampai dekat masjid tu je, lepas tu kita balik dah. Sebab panas ni. Jom bismillah.